Assalamualaikum guys dan selamat datang ke channel Topeng Emas Legasi. Kepada yang baru terjumpa channel Abang Pen, alangkah baiknya kalau korang dapat share, like dan subscribe channel Topeng Emas Legasi. Hari ni Abang Pen nak ceritakan tentang 7 dosa menyimpan emas. Cuak kan? Kalau cuak, follow Abang Pen rapat-rapat. Topik hari ni 7 dosa menyimpan emas. Apa yang menyebabkan kerugian pada kita? Bagi Abang Pen, itu adalah dosa. Dosa untuk kita mencampakkan diri kita dalam kebinasaan dan kerugian. Berikut adalah perangkap pelaburan dan penyimpanan emas. Kalau perangkapnya kita dah tahu tapi masih terjebak, mungkin itu masanya untuk kita bertaubat. Yang pertama adalah tak bayar zakat. Zakat emas itu wajib. Bagi Abang Pen, keberkatan rezeki itu yang paling penting, kerana keberkatan akan menjemput lebih banyak rezeki. Terdapat 3 jenis zakat emas. Yang pertama emas perhiasan, emas simpanan dan yang ketiga emas bercagar. Contoh untuk emas perhiasan, kebiasaannya nilai emas yang melebihi 800 gram nilai uruf diwajibkan zakat. Dan untuk emas simpanan, kalau nilai emas simpanan kita melebihi 85 gram, kita pun wajib dikenakan zakat. Dan bagi emas bercagar yang kita pajakkan ataupun yang kita letak di rahnu, sekiranya nilai emas bercagar melebihi 800 gram pun wajib dikenakan zakat. Untuk pengiraan dan calculation zakat, Abang Pen akan buat video yang lain. Ingat guys, erti hidup pada memberi, rezeki berkat, penuh kenikmatan, tak pernah miskin pun orang yang berzakat. Perangkap yang kedua, kita gunakan emas sebagai dana kecemasan. Emas merupakan satu pelaburan jangka masa panjang. Sebaik-baiknya kita gunakan wang simpanan yang kita pasti tidak akan gunakan dalam masa yang terdekat. Emas bersifat jangka masa panjang ataupun sederhana kerana ia adalah aset yang volatile dalam pasaran saham. Harganya sentiasa berubah, turun dan naik dalam masa yang singkat saja guys. Tetapi akibat inflasi dan penurunan nilai wang, harga emas pasti akan meningkat dalam jangka masa yang panjang. Rujuk Abang Pen punya video yang sebelum ni berkaitan dengan inflasi dan nilai harga emas. Sekiranya kita terdesak dan menjual emas dalam jangka yang pendek dan ditambah pula dengan harga emas yang sedang turun ketika itu, kita sendiri yang menjemput rugi. Perangkap yang ketiga, emas juga mempunyai susut nilai. Susut nilai emas bergantung kepada jenis emas. Emas 999 iaitu emas tulen, susut nilai dia kebiasaannya pada 10%, dan emas 916 antara 20% ke 30%. Kepentingan maklumat ini bergantung kepada jenis emas yang kita hendak beli dan tujuan pembelian. Apa yang dimaksudkan dengan susut nilai emas? Nilai emas yang dijual mengalami pengurangan nilai dari nilai semasa bergantung kepada jenis emas. Kebiasaannya emas 916 emas perhiasan. Jadi terdapat banyak campuran logam lain ditambah dengan kos-kos termasuk kos upah yang menyebabkan susut nilai 916 lebih tinggi. Dan bagi emas 999 kebiasaannya disebabkan tiada campuran logam lain dan tiada kos-kos upah yang tinggi menyebabkan susut nilai emas 999 lebih rendah. Jadi penting untuk kita mengenal pasti tujuan kita membuat simpanan emas supaya kita boleh membuat pilihan yang lebih bijak, sama ada ingin membeli emas 916 ataupun 999. Ini bukan rancangan TV. Perangkap yang keempat, kita memilih syarikat emas yang tidak kukuh. Untuk emas 999, kalau kita recall balik, Abang Pen cakap ianya selalu digunakan sebagai emas pelaburan kerana susut nilai dia lebih rendah. Dan bagi emas 916, kebiasaannya digunakan untuk emas perhiasan tetapi mempunyai susut nilai yang tinggi. Secara amnya, untuk perangkap yang keempat, iaitu kita memilih syarikat emas yang tidak kukuh, lebih melibatkan kepada emas 999 yang berbentuk gold bar ataupun dinar emas. Berbeza dengan emas 916, kebiasaannya emas 999 kebiasaannya diterima oleh syarikat pengeluar kerana susut nilai oleh syarikat pengeluar lebih rendah dan tidak diterima di kesemua pajak gadai. Sekiranya syarikat ini tidak mampu membeli kembali emas keluaran mereka dan kita terpaksa jual kepada syarikat yang berbeza, menyebabkan susut nilai yang lebih tinggi dikenakan oleh syarikat yang lain. Jadi, saranan Abang Pen, sekiranya kita ingin menjadikan emas 999 sebagai aset pelaburan, public gold yang terbaik kerana emas keluaran syarikat ini diterima di rahnu, syarikat pajak gadai yang patuh syariah, dan susut nilai yang dikenakan apabila belian balik oleh syarikat public gold ni tidak terlalu tinggi. Ditambah pula dengan kemampuan public gold untuk membeli emas keluaran mereka sendiri. Tapi jangan risau guys, untuk korang yang nak lebih tahu, Abang Pen dah letakkan link dekat bawah untuk korang tengok harga 7 emas yang korang beli, dekat mana korang nak jual. Perangkap yang kelima, kita menunggu harga emas murah. Harga emas sememangnya volatile, turun dan naik dalam pasaran saham dengan cepat dan pantas. Sekiranya kita menunggu harga terbaik untuk membeli dan belum tentu harga pasaran akan turun seperti yang kita inginkan. Sebab kebiasaannya yang sering
berlaku, jangka masa panjang harga emas akan sentiasa naik. Sekiranya kita terus menunggu dan menunggu, harga emas mungkin akan naik dan naik, meninggalkan kita dengan angan-angan untuk membeli emas yang lebih murah. Perangkap yang keenam, kehilangan emas dalam simpanan. Kecurian merupakan satu hal yang sering difikirkan apabila kita menyimpan emas di rumah. Kalau kita pergi jalan-jalan jauh pun, kita boleh terkenang, terbayang, tak dapat nak lupakan. Tapi kalau nak simpan dekat safe deposit di bank-bank, kena belanja kos pula. Simpan dekat rumah, sila hari bulan kena pecah masuk. So, nasihat Abang Pen, sekiranya jumlah aset emas kita tu tinggi, simpanlah di bank-bank yang menawarkan khidmat safe deposit, okey? Biar hilang segenggam, jangan hilang secupak. Jika menyimpan di rumah pula, jangan sebut nak menunjuk. Macam bertelur sebiji, liuh sekampung. Jangan jadi ayam. Perangkap yang ketujuh, menggunakan pembiayaan peribadi untuk membeli emas. Bagi Abang Pen, kalau pinjaman peribadi bank untuk beli emas mungkin boleh dipertimbangkan. Tapi kalau korang buat pinjaman ahlong untuk beli emas, Abang Pen sarankan korang nampak bangunan tinggi-tinggi, korang terjun dan bunuh diri siap-siap. Sifu-sifu otai emas berbeza pendapat tau mengenai membuat pembiayaan peribadi untuk beli emas. Tapi untuk Abang Pen, ia bergantung terpulang kepada kita semua untuk menilai. Sebab risiko utama kita menambah hutang jahat dan terikat dengan komitmen bulanan serta interest bank. Tetapi kalau harga emas turun mendadak seperti tahun 2018, Abang Pen sendiri mungkin mempertimbangkan untuk menambah komitmen pembiayaan peribadi supaya Abang Pen boleh tambah koleksi emas Abang Pen. Abang Pen serahkan kepada korang semua untuk menilai. Tepuk dada, tanya selera. Tepuk dompet, tengoklah akaun bank tu. Kalau korang rasa bermanfaat, share kepada kawan-kawan. Tapi kalau korang rasa tak bermanfaat, korang simpanlah sebagai pengetahuan tambahan. Jangan lupa guys, follow Abang Pen rapat-rapat. Dan make sure korang share, like dan subscribe page Topeng Emas Legasi. Bye.